Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana bersama-sama di dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini dan sentiasa baru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita akan mulakan berita terkini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Daripada sinarharian.com.my, Lip Eng minta pindahkan 2 ahli parlimen MCA ke blok pembangkang 26 Jun 2024. Berita penuh Kuala Lumpur. Tidak berpuas hati dengan tindakan 2 ahli parlimen MCA yang sengaja tidak mengundi sewaktu undian, ahli parlimen Kepung Lip Eng mencadangkan agar kerusi mereka dipindahkan ke blok pembangkang. Ia susulan kedua-dua wakil rakyat kerajaan itu didakwa tidak mengundi rang undang-undang RUU Suruhanjaya Penerbangan Malaysia Pembubaran 2024 selepas dibacakan buat kali ketiga oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Kata kenyataan itu, tadi 2 orang ahli Dewan MCA tidak mengundi. Jadi, saya nak minta Tan Sri Speaker menyiasat sama ada mereka ini sengaja boikot atau tidak. Kalau betul-betul mereka sengaja tidak mahu mengundi kerajaan, saya minta Tan Sri mempertimbangkan untuk mengalihkan tempat mereka dari sini, iaitu kerajaan, kepada pembangkang. Katanya semasa sesi bahas bagi menyokong rang undang-undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia Pembubaran 2024. Persidangan Dewan Rakyat pada Rabu telah meluluskan Pembubaran Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEVCOM yang ditubuhkan 8 tahun lalu. RUU berkenaan diluluskan menerusi undian suara selepas dibacakan buat kali ketiga oleh Anthony Loke. Usul undi belah bahagian dikemukakan oleh Ketua WIP Perikatan Nasional PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan PN Kota Baru dan disokong lebih daripada 15 ahli parlimen selepas Anthony Loke selesai menggurung RUU itu bagi bacaan kali kedua. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kemudiannya mengumumkan ia diluluskan selepas mendapat sokongan majoriti dengan 93 ahli Dewan Rakyat bersetuju manakala 63 tidak bersetuju dan 66 tidak hadir. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Adakah ini adalah tanda bahawa Barisan Nasional bakal akan keluar daripada kerajaan? Atau paling tidak, mungkinkah MCA akan menarik sokongan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menjadi pembangkang? Kita nantikan keputusan demi keputusan seterusnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramalan Tok Kado. Ramalan Tok Kado, ramalan daripada apa nama ni? Nenek Kebayan, ramalan daripada banyak lagi lah. Penunggu gua menyatakan bahawa PAS akan kalah teruk di PRK Sungai Bakap. Di PRK Sungai Bakap, PAS akan kalah teruk sampai penyokong-penyokong PAS akan nangis-nangis kerana tidak menyangka bahawa mereka akan kalah di Sungai Bakap, walaupun sudah mengeluarkan semua ceramah dengan teknik-taktik yang berbeza, termasuklah taktik putar belit, termasuklah taktik membuat contoh yang tidak relevan, termasuklah memberikan contoh-contoh yang membingungkan. Lepas tu termasuklah memberikan contoh-contoh yang direka-reka tapi langsung tidak masuk akal. Antaranya ISO, moto, naik macam-macam lah. Dan kemungkinan besar
kekalahan calon PAS ini adalah disebabkan kerana kesilapan memilih calon oleh PAS. Kesilapan memilih calon oleh PAS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah orang-orang di Sungai Bakap akan mengundi? Ada komen lah, ada komen tadi saya dapat ya, ada komen yang tadi saya dapat, komen daripada seorang penonton dalam channel saya ini. Dia kata, saya pun tidak pasti, tapi komen dia kata calon PRK Sungai Bakap dari PAS ini hanya ada SPM, lepas tu dapat SAP. Betulkah? Betulkah? Saya pun tidak pasti. Jadi lebih baik kita jangan percaya dengan benda-benda begitulah. Jangan percaya yang bukan dibuktikan dengan fakta. Jadi yang pasti dia tak ajar PhD lah. Yang pasti dia tiada PhD, dia tiada pendidikan yang cukup tinggi. Jadi kerana itu ya, tuan-tuan dan puan, adakah orang-orang Sungai Bakap akan memilih orang yang tiada PhD dibanding dengan calon yang ada PhD? Saya fikir, saya rasa orang akan pilih yang ada PhD. Jadi ini adalah satu punca kekalahan utama kepada calon PAS lah, sebab dia tiada PhD. Manakala zaman sekarang ini rakyat di negara Malaysia di mana-mana saja mengutamakan pendidikan. Walaupun Sanusi bilang tidak perlu ada pendidikan tinggi, tapi percayalah, sekarang ini dunia sudah modern. Dunia sekarang bukan zaman hadir lagi. Dunia sekarang sudah zaman IT. Perlu orang-orang bijak pandai, berpendidikan tinggi. Ada orang kata, apa guna pendidikan tinggi kalau ambil rasuah? Memanglah, tapi selalunya orang berpendidikan tinggi ini dia lebih bijak untuk melawan rasuah ketimbang dengan orang yang jadi calon tak ada kemampuan. Dia punya risiko untuk minta rasuah itu lebih tinggi. Orang yang memang sudah kaya dengan orang yang tidak berapa nak kaya, mana satu yang lebih banyak akan rasuah? Maksudnya akan dapat risiko untuk minta rasuah. Kan begitulah, itu persoalan dia. Pikir-pikirkanlah. Dan nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, tahniah diucapkan kepada calon daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional yang menang dengan cukup bergaya. Dan kasihanlah, takziah saya ucapkan kepada PAS yang kalah. Kita jumpa lagi, bye bye.